Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan, muslimin muslimat, sidang jamaah dan juga sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini, pada pagi Jumaat, sama-sama kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sekali lagi kita dapat bertemu dalam kuliah Al-Azkar, kitab Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang membicarakan pada pagi ini tentang penyakit ain pada muka surat 513, iaitu doa ketika merasa ta'ajub, merasa ajaib, sungguh pelik dan khawatir akibat kedengkian. Okey, kita lihat 513, muka surat 513 nombor 906. Kami meriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa baginda bersabda, al-ainu haqqun. Mata itu, penyakit ain itu adalah benar. Penyakit ain itu adalah benar, makna berlaku. Dalam hadis ini, kalau kita lihat al-ainu haqqun, dalam Masyarah Muslim ada disebutkan, Imam Abu Abdillah Al-Maziri, dia menyatakan majoriti di kalangan ulama berpegang dengan zahir hadis, iaitu ain. Ain ni mata, pandangan mata itu benar. Cuma di sana ada sebahagian di kalangan ulama yang mereka mengingkari perkara ini, wa ankarahu tawaifu minal mubtadi'ah. Satu puak di kalangan puak-puak mubtadi'ah, puak-puak bid'ah ini, mereka mengingkari perkara ain ini. Bukan di kalangan ulama, di kalangan puak-puak bid'ah. Mereka kata penyakit ain ini tidak ada. Apa yang perlu kita perhatikan, apabila syarak dalam Quran ataupun hadis memberitahu suatu perkara yang berlaku, maka wajib beriktikad. Kita sebagai manusia wajib beriktikad membenarkan perkara tersebut. Makna penyakit ain itu adalah berlaku, bukan hanya khayalan. Dan tidak boleh kita mendustainya, apa yang syarak sebutkan kepada kita. Kemudian mazhab Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan penyakit ain ini dia boleh merosakkan, dia boleh membinasakan ketika mana orang yang melihat dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala, dia boleh merosakkan seseorang, boleh seseorang itu jatuh. Kereta kalau dilihat dengan mata dia boleh berlaku kemalangan. Itu dipanggil sebagai ain. Ajarallahu Subhanahu wa taala al-'adah an yakhluqa ad-darar inda muqabalati hadha syakhsi li syakhsin akhar. Allah Subhanahu wa taala boleh saja secara adat, secara kebiasaannya, iaitu menciptakan kemudaratan di sisi seseorang untuk memudaratkan orang lain. Boleh bagi Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini tidaklah mustahil. Apa yang kita boleh mengambil pengajaran daripada hadis yang pertama, iaitu al-ainu haqqun. Ain, penyakit ain itu adalah benar. Maksudnya benar adalah realitinya berlaku, bukan sekadar nama, bukan sekadar sebutan, tetapi ianya adalah
memang nyata dan jelas berlaku kepada manusia. Itulah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Ibnu Abbas, kami riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim daripada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha bahawa Nabi SAW melihat di rumahnya ada seorang anak perempuan yang wajahnya menguning, wajahnya jadi kekuningan. Baginda bersabda, istarqu laha fa inna bihan nadhrah. Maka ruqyahlah dia. Ruqyah ni makna ubatilah dia, rawatlah dia, kerana dia terkena dengan penyakit ain, iaitu mungkin ada orang dengki dengan dia, terlampau cantik, terlampau comel. Ini kanak-kanak perempuan. Sampai Nabi bagi tahu, istarqu laha fa inna bihan nadhrah. Dalam hadis ini menunjukkan penyakit ain ini berlaku pada zaman Nabi, sampai Nabi memberi teguran kepada penjaga dia supaya rawati dia, jangan biarkan seperti itu. Sebab itu selalunya orang tua-tua kita lah, dia pun tak tahu sebenarnya penyakit ain ni. Dia sendiri kata kalau kanak budak-budak bayi ni jangan cakap comel, jangan cakap wangi, jangan cakap cantik, cakap huduhnya budak ni, cakap busuknya budak ni. Jadi seolah-olah nak menentang dengan penyakit ain, nak berlawanan, takut terkena ain budak ni. Itu orang lama-lama, orang dulu, orang tua-tua kita katalah. Tapi sebenarnya untuk mengelakkan penyakit ain, untuk mengelak, sebab penyakit ain ni dia ada dua sebenarnya. Satu disebabkan ta'ajub, comel betul kanak-kanak ni. Atau yang keduanya, dia mata dia tajam kerana melihat, disebabkan kedengkian. Dia tengok cantik kereta orang ni, lain daripada yang lain, dia rasa dengki. Itu pun mata jenis macam tu pun bahaya. Cuma kita tak tahu siapa dia. Kita tak tahu siapa dia, cuma Nabi ajar kita doa yang kita akan bincang selepas daripada ini. Okey. Fa inna biha nadhrah, kerana dia telah terkena pada penyakit ain, pandangan mata. Ain ni sebenarnya daripada sentuhan daripada syaitan, sentuhan daripada syaitan, maka kena berubatlah. Pada hadis 908 kami riwayatkan di dalam Sahih Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahawa Nabi SAW bersabda, Nabi kata, al-ainu haqqun, ain ini adalah perkara yang benar, walau kana syai'un sabiqul qadar la sabaqathu al-ain wa idza istughsiltum faghsilu. Iaitu penyakit ain ini adalah nyata, benar. Jika ada sesuatu yang sanggup mendahului takdir, maka penyakit ain lah yang mendahuluinya. Kalaulah ada sesuatu yang mendahului takdir, qada dan qadar ni, ain pasti akan mendahuluinya. Apabila kalian diminta untuk memandikannya, maka mandikanlah dia. Maknanya bila orang yang terkena ain diminta untuk dimandikan, diminta orang yang melihat dia tu, orang yang kita panggil al-ain. Al-ain ni orang yang menyebabkan orang tadi kena ain. Orang yang menyebabkan orang tadi kena ain, orang yang menjadi sebab tadi, bila diminta untuk mandi, mandikan dia. Mandikan siapa? Mandikan orang yang terkena ain tersebut. Tuan-tuan perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan memandikannya maksudnya katakan kepada orang yang memiliki mata hasud. Mata hasud ni iaitu mata dia tajam yang menyebabkan penyakit ain. Katakan kepadanya dengan lemah lembut untuk mencuci bahagian dalam tubuhnya dengan air. Kemudian air tersebut digugurkan kepada orang yang terkena matanya. Dalam hadis ini, kalau tuan-tuan lihat, apa yang kita boleh mengambil pengajaran yang pertamanya, kita tengok bila mana Nabi suruh mandi, memandikannya, maksudnya katakan kepada orang yang memiliki mata yang menyebabkan terkena ain tadi, dengan lemah lembut katakan kepada dia supaya mencuci bahagian dalam tubuhnya dengan air. Cuci
bahagian tubuh badan dia dengan air, kemudian air tersebut jatuhkan kepada orang yang terkena ain. Itu para ulama menyatakan sedemikianlah. Apa maksudnya? Maksud dia mandi dulu, dia basuh badan dia, basuh semua, dan air tersebut jatuhkan. Nanti tak ada air, letakkan kepada orang yang kena ain. Itu maksud daripada hadis inilah. Kita lihat dalam kitab Al-Jami'us Saghir, dia katakan law kana syai'un sabaqal qadri, law kana syai'un sabaqal qadra sabaqathu al-'ainu. Kalaulah sesuatu yang dapat mendahului qadar, ketentuan Allah Taala, sudah pasti ain akan mendahuluinya. Dan sebenarnya pada hadis yang daripada kitab Al-Jami'us Saghir dan juga kitab Al-Azkar ini, yang kita bacakan hadis sebentar tadi, riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, nombor hadis 2188, sebenarnya sebagai satu dalil juga untuk mengisbatkan qadar. Qadar ni ada, makna qada dan qadar semua telah ditentukan oleh Allah Ta'ala sebelum kita diutuskan lahir ke dunia ni. Telah ada, Allah Ta'ala dah tahu apa yang akan berlaku, yang akan dan telah berlaku kepada kita, semua Allah Ta'ala tahu. Dia adalah sabit dan benar dengan nas daripada Quran dan juga hadis, dan juga daripada ijma' Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua yang berlaku di dunia ini adalah dengan ketentuan daripada Allah, bukan secara kebetulan, bukan. Dan tidak berlaku sesuatu melainkan mengikut apa yang Allah Ta'ala tentukan, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. Dan tidak juga berlaku kemudaratan ain. Tidaklah selain daripada ain, maknanya kemudaratan yang lain, ataupun kebaikan, keburukan yang kena kepada seseorang, sama ada dia kena ain ataupun kena mudarat yang lain, ataupun dia mendapat kebaikan, semuanya adalah dengan ketentuan Allah, bukan secara kebetulan. Dan pada hadis ini juga mensabitkan betapa kuatnya kemudaratan ain. Keburukan ain ini adalah kuat. Dinukilkan dalam syarah Muslim, dinukilkan daripada Al-Maziri, dia kata warada syar'u bi amril a'in bil wudu fi hadis Sahal bin Hunayf. Datang dalam syariat, Nabi perintahkan kepada a'in, kepada orang yang menyebabkan orang tersebut kena ain, orang menjadi sebab tadi yang mata dia ada penyakit ain, itu adalah diperintahkan untuk berwudu mengikut hadis daripada hadis Sahal bin Hunayf. Hadis Sahal bin Hunayf yang mana dia jatuh tumbang disebabkan, selepas ni kita akan baca, disebabkan Rabi'ah. Okey, kita akan baca selepas ni hadis tu. Okey, maksud dalam kitab Muwatta' sendiri menyatakan sifat wudu orang yang menyebabkan orang tersebut kena ain, di sisi ulama, iaitu dibawa datang kepada dia satu bekas daripada air, kemudian dia ambil, dia berwudu dengan air tersebut. Kalau susah sangat suruh dia ambil wudu, bawa satu bekas air, bagi dia, suruh dia ambil wudu. Okey, dalam kitab syarah kepada Al-Azkar, iaitu Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah ala Al-Azkar An-Nawawiyah lil-Allamah Muhammad Ali Allan Al-Bakri As-Siddiqi. Okey, dia menyatakan apa dia? Ulama berbeza pandangan mengenai orang yang ada penyakit ain ini. Orang yang ada penyakit ain ataupun orang yang mana menjadi sebab seseorang itu kena ain. Mana dengan sebab penglihatan dia lah orang lain kena ain. Ulama berbeza pandangan mengenai adakah dipaksa untuk dia berwudu, adakah dipaksa wudu kepada ma'in, ni kepada orang yang kena ain, ataupun tidak. Dia ada beberapa pandangan-pandangan dalam kitab Azkar sendiri. Dia kata orang yang kena ain tu ambil wudu. Orang yang bukan orang kena ain, orang yang mana dialah menjadi penyebab orang lain kena ain, dia kena ambil wudu ataupun dia mandi. Dalam kitab Azkar sebut mandi, air tersebut tadah dan simbah kepada orang yang terkena penyakit ain. Dalam masalah ini ulama ada ikhtilaf, perbezaan pandangan
ada yang menyatakan adakah perlu dipaksa untuk berwudu kepada si ma'in. Ma'in ini orang yang terkena penyakit ain, orang yang jatuh, yang terkena ain daripada seseorang yang lain, ataupun tak perlu dipaksa. Wahtajja man aujabahu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi riwayat Muslim hadhihi wa idza tughsiltum faghsilu, wa idza tughsiltum faghsilu. Sebahagian ulama mereka berhujah mewajibkan orang yang kena ain tadi, orang yang menyebabkan seseorang yang lain kena ain, mewajibkan dia berwudu berdasarkan sabdaan Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim yang kita baru bacakan sebentar tadi, wa idza tughsiltum faghsilu. Bila mana diminta kamu untuk mandi, maka kamu mandi. Paksa dia, wajib hukumnya untuk dia mandi. Annahu sallallahu alaihi wasallam, dalam kitab Muwatta, annahu sallallahu alaihi wasallam amara ainahu bil wudu. Dalam kitab Muwatta Imam Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada ain. Ain ni orang yang menyebabkan orang lain kena ain. Orang tersebut Nabi perintahkan dia untuk berwudu. Dan perintah ni hukumnya adalah wajib. Imam Al-Maziri sendiri berkata, dia kata pendapat yang sahih di sisi aku, pandangan peribadi aku adalah al-wujub, wajib. Itu pun apabila dikhawatiri orang yang mana terkena penyakit ain tadi boleh menyebabkan kematian, pengsan dan kemudaratan. Maka hukumnya adalah wajib. Wajib kita suruh orang yang menyebabkan orang lain kena penyakit ain, kita suruh orang tersebut kena berwudu. Sebab Waalaikumsalam warahmatullahi, kita takut orang tersebut binasa ataupun mudarat, terkena kepada dengan lebih teruk. Wudu orang yang menyebabkan orang lain kena ain, wudu ini adalah untuk menyembuhkan orang tersebut yang kena ain tadi. Okey. Sebab dia termasuk dalam masalah untuk menyelamatkan jiwa manusia. Ini muka surat berapa tadi? Muka surat 513 kita nak masuk 514 sekarang, 514. Okey. Maksudnya, kalaulah orang yang sedang dalam kemudaratan, kesempitan, perlukan makanan, kalau tak makan boleh mati, maka wajib kepada seseorang beri kepada dia makan. Walaupun kita duit kita ada lebih sikit je, cukup-cukup untuk kita lebih sikit, wajib kita selamatkan nyawa seseorang daripada dia mendapat kematian ataupun keburukan. Tambah-tambah penyakit ain. Penyakit ain ni seseorang boleh jatuh kalau kena. Kita lihat dia, cantiknya dia, handsome-nya dia, jatuh dia boleh jatuh. Penyakit ain. Dan bila jatuh boleh pengsan, boleh mati. Itu lebih lagi wajib, maknanya hukum kepada orang yang menyebabkan orang lain jatuh kena penyakit ain, untuk dia berwudu hukumnya wajib. Datang dalam hadis Sahal bin Hunayf daripada riwayat Malik mengenai sifatnya, dia berkata kepada orang yang ain, orang yang menyebabkan orang lain kena penyakit ain, apa dia? Ightasil lahu, mandikan orang yang kena penyakit ain. Faghasala wajhahu wa yadayhi, basuh muka dia, basuh dua tangan sampai siku, kemudian basuh lutut dia sampai ke kaki dia. Itu yang disebutkan daripada hadis Sahal bin Hunayf kepada orang yang terkena penyakit ain. Jadi daripada beberapa riwayat yang kita bacakan dan juga pandangan ulama, orang yang kena penyakit ain, saya simpulkan, orang yang kena penyakit ain, orang yang menyebabkan orang lain kena penyakit ain, ada riwayat dalam kitab azkar kata dia kena basuh, mandi, cuci badan dia, air tersebut tadah, simbahkan kepada orang yang kena ain.
Dan ada pandangan yang lain. Sebab ulama berbeza pandangan. Ada yang kata suruh orang tersebut wudu. Orang yang menyebabkan orang lain kena penyakit ain, dia kena berwudu. Ada yang kata basuh wudu untuk wudukan untuk orang yang jatuh tadi. Wudu untuk dia. Basuh muka dia, basuh tangan sampai siku, mandikan dia. Itu maksudnya. Dan Al-Qadhi menyatakan dalam hadis daripada perbincangan dalam hadis daripada perbincangan fiqh ni, sebahagian di kalangan ulama berpandangan sepatutnya apabila diketahui seseorang itu dia menyebabkan orang lain kena penyakit ain, makna mata dia bahaya, dia ada sifat dengki ataupun rasa pelik yang lain macam menyebabkan orang lain kena penyakit ain, maka orang seperti ni yang menyebabkan orang lain kena penyakit ain, kita kena jauh dengan orang ni dan kena berjaga-jaga dengan dia. Dan sepatutnya bagi pemimpin untuk asingkan dia daripada bergaul dengan manusia dan suruh dia untuk duduk dalam rumah dia saja, tak boleh keluar. Kemudian kita tak boleh keluar, macam mana dia nak cari kerja, macam nak dia nak cari rezeki. Kalau dia miskin, maka pemimpinlah, duit Baitul Mal lah kena tanggung dia sekadar kecukupan dia dan juga keluarga dia dan keluarga dia. Supaya bukan penjarakan dia, biar dia duduk dalam rumah dia, supaya tak nak orang lain terkena mudarat dia. Sebab mudarat penyakit ain ini adalah sedahsyat-dahsyat kemudaratan, berbanding dengan orang yang makan bawang. Orang yang makan bawang, Nabi kata siapa yang makan bawang mentah ni, Nabi kata jangan fala yaqribanna musallana, jangan dia hampiri masjid kami, jangan datang masjid kami. Sebab apa? Dia menyakiti orang lain. Bau. Orang yang isap rokok bau, dia akan ganggu orang lain yang sedang semayang. Orang yang makan bawang, dia bau busuk, bawang mentah. Jadi dia bila dia datang semayang, Nabi tak bagi dia datang semayang, semayang berjemaah, sebab dia akan ganggu bau dia, bau busuk. Itu Nabi larang. Mudarat penyakit ain ni lebih mudarat daripada yang Nabi larang daripada orang yang makan bawang ni. Begitu juga lebih dahsyat dari penyakit majzum. Majzum ni penyakit kusta. Kan satu riwayat menyatakan larilah kamu daripada orang yang penyakit dusta ni seperti mana kamu lari daripada singa. Jauh, jangan dekat dengan dia. Tapi sebenarnya kemudaratan, keburukan, penyakit berjangkit lah, maksud penyakit kusta ni berjangkit. Sebenarnya berjangkit pun datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Taala kata tak berjangkit, tak berjangkit juga. Cuma kita ambil langkah berhati-hati. Nak bagi tahu orang yang kena penyakit kusta, jangan bergaul dengan dia, takut-takut kita kena. Ambil langkah berhati-hati. Begitu juga dengan orang penyakit ain ini, kalau kita tahu dialah penyebab orang lain terkena penyakit ain, maka seorang pemimpin perlu jauhkan dia, asingkan dia di rumah, biar dia duduk dalam rumah, tak bagi dia keluar, kerana dia akan memudaratkan orang lain. Penyakit ain ini adalah benar. Al-ainu haqqun. Ain ini kita tak tahu. Antara ribuan manusia kita tak tahu. Cuma Nabi ajar kita baca doa lah. Dan penyakit ain ni boleh timpa kepada siapa saja. Terutama kita ni bayi lah, untuk kanak-kanak baru lahir, mudah terkena. Bila kata comelnya dia, cantiknya. Sebab tu orang tua-tua kita busuknya dia, huduhnya dia, sebab takut terkena ain. Tapi bila orang puji kita, pandai ni, pandai bercakap-cakap, baca Quran sedap, kita takut terkena ain, maka kita kata, suruh dia kata qul alhamdulillah, ucapkan alhamdulillah, semua ni adalah nikmat daripada Allah, bukan daripada saya. Qul, katakanlah alhamdulillah, suruh dia puji, sebut alhamdulillah, segala puji milik Allah, bukan milik saya. Dan penyakit ain ni sebenarnya bila kita lihat seseorang boleh tumbang jatuh, boleh jatuh, kita tak tahu, sedang elok jalan jatuh, ingat ke jantung, rupanya kena ain. Sebab tu kita tak tahu. Sebab pernah seorang sahabat Nabi ni, dia tengok orang tu laki sama laki lah, dia nampak kawan dia ni putih betul badan dia, terkejut dia, terus terjatuh. Begitu juga kenderaan motor, kereta nampak lain macamnya warna, cantik ya. Kita tak tahu, antara banyak-banyak mata manusia ni, ada yang mata yang ain, yang terkena penyakit ain ni, kena pada kereta kita, boleh kemalangan, jatuh dalam longkang, terlanggar tiang, terlanggar divider,
Jadi semua tu kita minta berlindung kepada Allah Ta'ala lah. Sebab kita tak tahu, antara ribuan manusia yang tengok kereta kita yang cantik, motor kita yang cantik, mungkin antara ramai-ramai tu ada yang salah seorang yang penyakit ain. Penyakit ain ni punca je dua. Di antaranya sama ada manusia tu rasa dengki, hasad. Dia ni motor cantik betul lah, aku pun nak motor macam dia juga, dia dengki. Ataupun yang kedua, dia rasa pelik sangat. Ni baru pertama kali dalam hidup aku tengok macam ni. Ni baru pertama kali aku tengok budak yang comel sangat macam ni. Jadi kemungkinan dia akan terkena penyakit ain. Okey, kita lihat sambungan dalam muka surat 514. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata seseorang yang memiliki mata hasud iaitu penyakit ain ni diperintahkan untuk berwudu. Diperintahkan untuk dia berwudu. Okey, orang yang ada terkena penyakit ain ni diperintahkan dia untuk berwudu. Dia menyebabkan orang lain kena penyakit ain. Kemudian air sisa wudunya dipakai mandi oleh orang yang terkena matanya, terkena ain dia. Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad sahih sesuai dengan syarat periwayatan Bukhari dan juga Muslim. Hadis ni riwayat daripada Abu Daud, tapi riwayat ni dianggap sebagai riwayat yang sahih. Maksudnya orang yang terkena penyakit ain, kita perintahkan siapa? Perintahkan orang yang menyebabkan orang lain terkena penyakit ain, dia kena ambil wudu. Dia ambil wudu. Kemudian air tadahan wudu dia tu, kita mandi, di sini kata air sisa wudunya dipakai mandi, air yang lebihan wudu. Kalau sama ada air daripada wudu dia ataupun air lebihan, kalau dia ambil dalam bekas lebihan air tu, mandikan orang yang kena penyakit ain tadi, orang yang terkena ain tadi. Macam mana? Macam saya katalah saya ada penyakit ain, saya ada. Bagaimana saya tahu saya ada penyakit ain? Ataupun kita memang tak tahu. Tak tahu. Orang tak tahu lah. Tak tahu. Kita tu, kita tu tumbang. Dia tak semestinya tumbang ketika tu. Dia bukan masa tumbang, bukan mana kita tengok, cantiknya bas ni, terus bas tu jatuh, bas tu langgar tiang, bukan. Dia bukan ketika tu, kemungkinan lepas daripada tu dia jalan depan sikit ke berapa kilometer ataupun petang tu ke, maka berlakulah kemalangan disebabkan pandangan mata dia. Bukan mana bukanlah mana on the spot kena. Berkemungkinan on the spot, berkemungkinan, ataupun selepas tu berlaku, tapi orang tu tak tahu. Tak tahu. Ada susah. Itu memang betul. Jadi cara dia, kita kena baca doa lah. Ya. Doa nanti kita bacakan. Riwayat daripada Aisyah tadi, riwayat daripada Aisyah. Mana riwayat daripada Aisyah? Okey. Okey, kita tengok. Kami riwayatkan dalam kitab At-Tirmizi dan juga An-Nasa'i. Kitab At-Tirmizi dan juga kitab An-Nasa'i dan juga kitab Ibnu Majah, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dia berkata, dia kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwaz minal janni wa 'ainil insani hatta nazalatil mu'awwizatani falamma nazalata akhadha bihima wa taraka ma siwahuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya memohon perlindungan dari jin dan juga mata manusia. Mata manusia ni makna ain, penyakit ain. Sampai turunnya mu'awwizatain. Sebelumnya Nabi minta berlindung kepada Allah Ta'ala. Nabi doa lah, minta berlindung, a'udzubillahi minasyaitonirrajim ke, minta berlindung daripada syaitan dan juga daripada mata jahat manusia, ain. Sampailah turun ayat mu'awwizatain. Mu'awwizatain ni makna qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Setelah kedua surah tersebut turun, maka baginda sallallahu alaihi wasallam membaca kedua-duanya dan meninggalkan yang lain. Sebelum mungkin Nabi baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Nabi tinggalkan tu, Nabi baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas sampai habis. Itu antara nak terpelihara lah kita daripada penyakit ain. Sebenarnya dua surah ni
Nabi suruh kita baca lepas sembahyang subuh pun kita baca, lepas sembahyang maghrib pun kita baca. Kemudian zikir pagi dan petang, makna bila malam tu kita baca juga, bukan lepas sembahyang maghrib tu baca, tapi malam pun kita baca juga, sebelum tidur pun kita baca. Itu semua ada riwayat-riwayat yang berbeza-beza. Bukan makna saya tak perlu baca dah, saya dah baca lepas maghrib tadi dah, kena baca juga waktu malam ataupun petang. Kita nak tidur baca juga, sebab dua surah ini dipanggil sebagai mu'awwizatan, makna dua surah pelindung. Makna mu'awwizatan ini yang memberi perlindungan. Beri perlindungan ni memang kena bacalah. Zikir lepas sembahyang subuh Nabi suruh baca 3 qul, tapi waktu pagi pun baca juga zikir yang Nabi suruh. Jadi zikir pagi dan petang itu kena buat. Zikir lepas sembahyang subuh, lepas sembahyang maghrib, itu pun kita baca juga 3 qul. Okey. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini adalah hadis hasan, iaitu hadis yang hampir kepada sahih lah. Hadis yang kuat. Kemudian Nabi berlindung daripada ain, mata manusia ni, maknanya penyakit ain. Ini mengisyaratkan dalam Quran, ada sebut dalam suratul Qalam ayat 51, wa in yakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Hampir-hampir orang kafir ni gelincirkan Nabi dengan pandangan mereka. Apa maksud menggelincirkan Nabi dengan pandangan mereka? Menggelincirkan Nabi, menjatuhkan Nabi dengan pandangan jahat mata mereka. Itu nama penyakit ain. Lamma sami'u dzikra, apabila mereka mendengar ayat Quran, wa yaquluna innahu lamajnun, mereka kata sesungguhnya Muhammad ni adalah orang gila. Nampak? Jadi antara punca ain ni sebab mereka rasa takjub. Ayat yang Nabi baca ni bukan sebarang ayat, tak pernah aku dengar sebelum ni. Sebab tu mereka kata Nabi gila. Kemudian mereka ada sifat dengki terhadap Nabi. Sebab itu yang kita kata penyakit ain tu. Ada pandangan mereka, pandangan yang tidak sihat, pandangan yang nak menjatuhkan Nabi. Kalaulah bukan kerana pemeliharaan Allah Ta'ala, penjagaan Allah Ta'ala terhadap Nabi, pasti Nabi akan tumbang, jatuh sebab kena ain. Tapi Allah Ta'ala jaga Nabi. Okey. Jadi penyakit ain adalah benar. Kami riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, muka surat 514 lagi. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'awwizu Al-Hasan wal Husain radhiyallahu taala anhuma, u'izukuma bi kalimatillahi tammat min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah wa yaqulu inna abakuma kana yu'awwidhu bihima Ismail wa Ishaq. Nabi SAW mendoakan perlindungan bagi Hasan dan juga Husain radhiyallahu taala anhuma dengan berdoa u'izukuma bikalimatillahi tammat bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Maksudnya aku minta berlindung dengan kamu kepada mereka berdua, iaitu Hasan bin Husain, dengan kalimat Allah yang sempurna dari seluruh godaan syaitan, haiwan berbisa, dan dari seluruh gangguan mata yang melukai. Maksudnya penyakit ain. Gangguan mata yang melukai itu penyakit ain. Kemudian baginda bersabda, sesungguhnya bapa kamu iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa dengan doa ini untuk mendoakan perlindungan bagi kedua anaknya Nabi Ismail dan juga Nabi Ishaq. Jadi ini antara doa bila orang bawa bayi, kadang-kadang kita orang tua, kadang-kadang orang bawa anak mereka suruh baca doa sikit, kita bacalah doa ni. Kalau tengok, kalau seorang lelaki u'izuka, kalau seorang perempuan u'izuki, kalau dua orang u'izukuma. Sebab ini Hasan dan Husain, cucu Nabi. Nabi nak doakan untuk dia daripada terkena penyakit ain, daripada terkena godaan syaitan dan juga haiwan-haiwan yang berbisa,
maka Nabi doa untuk dua orang, u'izukuma, sebab tu digunakan kuma, u'izukuma. Kalau seorang u'izuka aja. Kalau seorang ni dua orang, u'izukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainil lammah. Saya cucu kan. Umur budak Ini doa ni kita boleh baca kalau kita ada cucu, kita baca pagi petang, kita baca untuk dia. Kalau dia duduk sekali dengan kita baca pagi petang untuk dia, hembus kat kepala dia. Pagi petang kita baca. Baca hembus. Bahasa Melayu boleh. Ada mana Melayu je. Tak apa bahasa ni. Bahasa Arab. Boleh juga baca bahasa Melayu. Boleh juga. Tapi yang terbaik baca bahasa Arab lah. Yang terbaik baca bahasa Arab, tapi kita tahu makna dia. Kita tengok terjemahan dia, makna dia. Jangan kita baca kita pun tak tahu. Boleh juga kita baca kita pun tak tahu, sebab kita menganggap Nabi suruh baca, kita baca. Boleh. Tapi yang terbaik, yang lebih memberi kesan lah, bila kita baca kita tahu makna dia. Sebab tu Nabi suruh sebab Nabi kata doa ni Nabi Ibrahim buat kepada dua orang anak yang Nabi Ismail juga Nabi Ishak dengan doa yang sama. Jadi Nabi SAW juga buat kepada cucunya, dua orang Hasan dan Husain, dengan doa yang sama juga. Membuh dekat kepala cucu kita lah. Sampai cakap umur berapa tak kita lepas ni? Dia tak ada, dia kalau besar pun boleh. Kalau sekolah rendah pun boleh, kita baca je. Sampai sekolah rendah boleh. Tak elak kita dah. Dah 20 lebih. Kalau dah 20 lebih lah. Kalau 20 lebih, sepatutnya dia yang kena baca sendiri. Dia kena baca sendirilah. Maksudnya untuk budak-budak lah. Untuk budak-budak. Sebab ya kalau untuk orang besar, sebenarnya doa ni makna lebih kurang yang Nabi ajar untuk zikir pagi petang. Tapi bila pagi petang ni untuk orang dah besar lah, dia baca sendiri. Buat apa kita nak baca untuk dia? Jadi Nabi suruh kita baca pagi petang, a'udzu bikalimatillahi tammat min Nabi suruh kita baca apa? 3 kali pagi, 3 kali petang, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarr, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Kalimatillahi tammat. Itu ada zikir pagi petang, Nabi suruh baca 3 kali. Maknanya lebih kurang semua orang besar baca sendirilah. Ini untuk kanak-kanak lah, ataupun bayi. Okey. Muka surat 515 ini membicarakan penyakit ain panjang. Sebab penyakit ain ni penyakit yang sulit, yang kita pun tak tahu, dan mudarat dia besar. Jadi dia bincang panjang sikit lah. Kami riwayatkan dalam kitab Ibn Sunni daripada Sa'id bin Hakim radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, kana Nabi SAW idza khafa an yusiba syai'an bi'ainih qala Allahumma barik fihi wala tadurruhu. Nabi SAW khawatir matanya akan menimpa sesuatu. Apabila Nabi takut menimpa sesuatu dengan sebab mata dia, maka Nabi akan mengucapkan Allahumma barik fihi wala tadurruhu. Wahai Allah, berilah keberkatan kepada perkara ini, benda ni, janganlah kamu mudaratkan, jangan kamu rosakkan dia. Ini maksudnya, jelas bila kita nampak satu benda yang pelik, kereta yang sangat cantik, orang yang sangat cantik, handsome, jadi kita tak boleh berdiam diri, takut-takut terkena ain. Disebabkan mata kita, orang lain kena ain. Jadi kita nak mengelakkan tu. Nabi sendiri pun Nabi takut. Nabi takut mata dia ada ain, menyebabkan terkena pada orang lain. Maka Nabi katilah benda ni, janganlah kamu mudaratkan dia. Allahumma barik fi wala tadurruh. Jangan beri kemudaratan kepada benda ni, beri keberkatan kepada benda ni. Dalam hadis ni sebenarnya, sebelum ni Nabi bukan ajar saja kepada orang yang kena penyakit ain, suruh mandikan, suruh ambil wuduk. Tapi dalam masa yang sama Nabi ajar juga cara-cara untuk mengelak daripada terkena penyakit ain. Nabi ajar doa. Kemudian takut diri kita sendiri pembawa ain, maka kita pun kita pun akan baca doa yang Nabi ajar, Allahumma barik fihi wazid wala tadurruhu. Maksud Allahumma barik fihi wala tadurruhu iaitu, wahai Allah,
berkatilah benda ni, janganlah beri kesan mata aku, ain mata aku ni terhadap benda yang aku lihat ni. Nombor 913, muka surat 515 lagi, kami riwayatkan juga dalam kitab Ibnu Sunni daripada Anas radhiyallahu taala anhu, bahawa Nabi SAW bersabda, man ra'a syai'an fa'ajabahu faqala ma syaa Allah la quwwata illa billah lam yadurruhu. Siapa yang lihat sesuatu perkara yang menyebabkan dia rasa takjub, rasa pelik, rasa kagum, maka hendaklah dia mengatakan ma syaa Allah la quwwata illa billah. Maka tidak akan memudaratkan sesuatu yang dia rasa kagum tadi. Sebenarnya ini semua ayat Quran ni, masya-Allah la quwwata illa billah, dalam surah Kahfi. Dalam surah Kahfi kalau kita lihat, ada Quran datangkan dua perumpamaan, dua kisah. Wadrib lahum masalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Allah Ta'ala memberi perumpamaan dua orang, seorang orang kafir, seorang orang beriman. Orang kafir ni dia ada dua kebun yang sangat rendang, yang sangat subur, banyak pokok. Kemudian di celah-celah tu ada sungai yang mengalir tak henti-henti, sungai sentiasa mengalir. Dia cukup bangga dengan harta yang dia miliki, dengan tanaman yang dua kebun buah-buahan. Okey. Lepas tu masalahnya dia tidak beriman. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Dia kata dia masuk kebun dia sendiri rasa kagum. Dia sendiri rasa kagum dan dia kata kebun aku ni takkan rosak, takkan binasa. Aku akan jaga betul-betul. Aku akan jaga. Maknanya tak ada siapa pun yang boleh rosakkan kebun aku lah. Wa ma adhunnu sa'ata qa'imatan wa la ruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Dan dia tak percaya tentang hari kebangkitan. Dia tak percaya tentang kehidupan selepas kematian. Tapi sebenarnya kalau Allah Taala datangkan terus kerosakan, angin yang kuat, kebakaran sampai rosak habis dua tanaman dia, dua kebun dia habis rosak. Pada ketika itu menyesal dia atas percakapan di sini. Percakapan dia makan diri dia balik. Kemudian apa ayat lepas dia? Qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imatan wa la irruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Qala lahu sahibuhu, kawan yang beriman tadi kata, wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Kawan dia beri teguran kepada dia. Dia kata dia kata, adakah kamu nak kufur kepada Allah yang menciptakan kamu, ayah kamu daripada Nabi Adam, daripada tanah, diciptakan kamu daripada air mani, kemudian dirupa paraskan kamu menjadi manusia yang sempurna. Lakinnahu wallahu rabbi wala usyriku bihi ahada wala usyriku bi rabbi ahada. Aku tidak mensyirikkan Allah Taala dengan sesuatu pun. Dialah Allah. Walaula izdakhalta, barulah ayat yang kita nak sebutkan ni, walaula izdakhalta jannataka, mengapakah kamu ketika mana kamu masuk ke dalam kebun kamu tak katakan, sepatutnya kamu kata masya Allah la quwwata illa billah. Kamu masuk kebun, sepatutnya kamu sebut masya Allah la quwwata illa billah. Apa yang Allah Taala kehendaki dan tak ada kekuasaan melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk, kita rasa kagum, masya Allah la quwwata illa billah. Kita rasa kagum, kita sebut perkataan tu. Bukan kita kata inilah dengan kepandaian aku, dengan harta aku yang banyak, kebijaksanaan aku, tengok kebun aku ni. Tapi Nabi ajar, Quran ajar kepada kita sebut masya Allah la quwwata illa billah. Intarani ana aqalla minka malan wa walada. Kamu lihat aku ni, aqalla minka, lebih sedikit berbanding kamu. Harta aku sedikit, follower aku pun sedikit. Mana tak seperti kamu. Ramai orang suka, follower kamu ramai, harta kamu banyak. Tidak sama dengan aku. Tapi kalau Allah Ta'ala nak musnahkan sekali, fa'asa rabbi an yu'tiyani khairam min jannatika
wa yursila 'alaiha husbanan minas sama'i fatusbiha sa'idan zalaqa. Allah Taala hantar angin habis, hancur habis. Jadi Ustaz, contoh ni macam saya sendiri lah kan. Kami yang ada kebun. Ada apa? Kebun. Baru dah setahun lebih dah kebun tanam pokok durian, pokok manggis dah. Tanam di Selok Negeri Sembilan. Rambau sana. Rambau. Memang kebun ni kan ada dua hektar. Lepas tu bawah tu sebelah tu tengah-tengah ni kan kalau kita nak pergi kebun tu ada sungai bawah. Cantik. Cantik lah pemenang. Saya sebutkan dengan saya bila nak kisahkan kepada kisah ni kita nampak kebun kita kan kita sebut masya-Allah. Betul tak? Betul. Bila kita rasa kagum antara banyak-banyak kebun kita di celah-celah tu ada sungai. Itu tu baik Ustaz. Memang pemandangan cantik lah. Jadi bila kami nak pergi nak tadi kan kita tak buat lagi jambatan. Jadi kena redah sungai. Sungai tu cetek je. Kalau hari biasa lah, kalau hujan lebat memang di kepala air lah. Lintas cantik lah. Jadi bila kita masuk kita akan rasa kagum, kita sebut masya-Allah la quwata illa billah. Masya-Allah la quwata illa billah. Lepas tu bila orang lain kita ajak member kita datang ke, kita baca kuat sikit supaya dia pun baca sekalian kita. Takut terkena ain je lah. Ain. So ialah mana kita nak tahu antara ribuan manusia, mungkin antara banyak kawan yang kita bawa mungkin ada yang okey. Tapi kadang-kadang mungkin ada yang sebahagian tu mata dia mungkin ada ain. Itu yang kita risau. Dia sama ada daripada hasad dengki ataupun dia sungguh cantik sungguh pelik. Dia rasa apa? Kagum sangat. Kalau dia puji kita dia katakan alhamdulillah je. Alhamdulillah. Kita sebut alhamdulillah je lah. Kita suruh dia sebut alhamdulillah. Jangan cantiknya tu dah baru dah. Tak, kalau dia cakap cantik semua kita kata suruh dia sebut alhamdulillah, sebab segala puji yang kamu sebut cantik semua tu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kita untuk jauhkan daripada penyakit ain lah. Okey. Kami riwayatkan nombor 914, kami riwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni daripada Sahal bin Hanif ke Hunaif? Ini sebut Hanif. Kalau tak salah Hunaif. Dia berkata Nabi SAW bersabda, "Idza ra'a ahadukum ma yu'jibuhu fi nafsihi aw malihi falyubarrik 'alaihi fa innal 'aina haqqun." Apabila salah seorang di antara kamu melihat sesuatu yang menakjubkan pada dirinya atau pada hartanya, hendaklah dia mendoakan keberkatan padanya kerana mata hasud nyata adanya. Kerana mata hasud ni makna penyakit ain tu adalah nyata dan ada, memang benar. Dalam hadis ni, seseorang yang melihat sesuatu yang dia rasa kagum, yang ada pada diri dia, contoh diri dia sasa ke, kuat ke, ataupun diri dia handsome ke, apa-apalah, ataupun dia lihat kelebihan pada diri dia, pandai, cerdik, ataupun dia lihat pada harta dia banyak pada orang lain, kereta pun dia ada, dia nampak pada pangkat dia, jawatan dia lebih hebat lah. Bila kita rasa begitu dalam diri kita, apa yang Nabi ajar, doa keberkatan padanya. Wahai Allah, dengan kesihatan tubuh badan yang Kau berikan kepada aku, berilah keberkatan yang berpanjangan. Mana doa-doa kebaikan untuk diri kita lah. Fal yubarrik alaih, doa keberkatan pada diri kita, pada harta kita. Fal yubarrik alaih itu makna doakan keberkatan. Kita rasa kagum pada kepandaian diri kita. Wahai Allah, berkatilah kepandaian aku ni. Kita rasa harta kita banyak. Wahai Allah, berkatilah harta aku ni. Sebab harta ni ialah berapa ratus ribu yang kita ada, berjuta pun, kalau kena scam sekali je. Daripada dapat duit pencen hari ni, esok lenyap, lesap habis. Jadi kita nak doakan keberkatan lah. Nak doakan keberkatan kalau kita kagum. Ya, duit pencen banyak, mungkin dapat 500 ribu, banyak sekali keluar. Lepas tu masuk dengan duit
KWSP lagi semua banyak. Jadi dia rasa banyak duit aku ni. Doa maka dia doalah keberkatan, wahai Allah berkatilah harta aku ini. Yang Ustaz yang selalu saya sebut kan, bila saya pengen saya ada duit dalam tabung haji, ada duit dalam ni kan, ada harta rumah sebagainya, saya sebut Masya Allah lah. Boleh tak? Yang tu boleh juga, boleh. Tidak saya lah. Masya Allah. Sebab itu duit kita selalu kita tidak tayang kepada orang lain. Harta kita pun kita tak tayang kepada orang lain. Kereta kita, sebab zaman sekarang orang suka tayang kepada orang lain. Tambah-tambah duit banyak, padahal duit dia taklah banyak sangat. Cuma dia nak tayangkan, tengok duit ni, tebal ni. Lepas tu dia ambil gambar rumah dia yang cantik, banglo berapa tingkat. Kemudian ambil gambar kereta dia sampai 3-4 biji kereta. Jadi perkara-perkara tu Nabi suruh kita doa keberkatan pada harta kita, pada diri kita. Kerana Nabi kata fa innal aina haqqun. Ain itu benar. Bila kita tunjuk kepada orang, berapa ratus ribu orang yang tengok. Dalam Facebook, dalam video, dalam TikTok. Jadi perkara ni boleh terkena ain. Kita tak tahu. Bahaya. Kita lihat sebab daripada Amir bin Rabi'ah, Bandar Amir bin Rabi'ah, nombor 915. Kami riwayatkan juga di dalam kitab Ibnu Sunni dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'a ahadukum min nafsihi wa malihi wa a'jabahu ma yu'jibuhu falyad'u bil barakah." Apabila salah seorang di antara kamu melihat sesuatu yang menakjubkan pada dirinya, hartanya, hendaklah dia mendoakan keberkatan padanya. Ini sama cuma perawi tu lain. Satu riwayat daripada Sahal bin Hunayf, bin Hanif atau Hanif, dalam dia Hanif. Satu lagi riwayat daripada Amir bin Rabi'ah. Tapi maksud hadis sama. Kita lihat Imam Abu Muhammad, muka surat 516. Imam Abu Muhammad Al-Qadhi Husain, dari kalangan sejawat kami, di kalangan ulama mazhab kami, rahimahullah ta'ala, dalam kitabnya At-Ta'liq fil Mazhab, menyatakan sebahagian Nabi SAW pada suatu dia menyatakan Nabi SAW pada suatu hari melihat kaumnya. Sebahagian Nabi ni mungkin maksudnya Nabi pada suatu hari. Nabi Muhammad tadi, Nabi kita ke Nabi Adam ke Nabi Nuh? Tapi disebut sebahagian Nabi SAW tu. Nabi Muhammad sekejap Dia rusak potong. At-Ta'liq fil Mazhab nazara ba'd. Okey, sebahagian Nabi, sebahagian para anbiya. Dia sebahagian para anbiya. Sebahagian para nabi. Sebahagian para nabi ridwanullahi alaihim ajma'in pada suatu hari melihat kaumnya. Nabi-nabi, sebahagian di kalangan nabi-nabi, mereka lihat kaum dia pada suatu hari. Dia menganggap jumlah kaumnya ramai, dan hal itu membuatnya berasa takjub. Maksudnya setiap nabi lihat, kaum dia ramai, betul, kaum dia ramai, pengikut dia ramai. Tiba-tiba hanya dalam waktu 1 jam, sekitar 70,000 orang dari umat tersebut mati. Sekitar dalam 1 jam 70,000 umat dia mati. Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepadanya, Allah Ta'ala wahyukan apa? Dia kata, annaka intahum walau annaka id intahum hassantahum lam yahliku, qala wa bi ayyi syai'in uhassinuhum fa auhallahu ta'ala ilaih taqulu hassantukum bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abadan wa dafa'tu ankum as-su' bila haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sesungguhnya engkau melihat mereka, engkau wahai Muhammad melihat mereka dengan mata hasud, dengan penyakit, dengan ain, dengan mata.
seandainya ketika engkau melihat mereka lalu engkau membentengi mereka, pasti mereka tak akan mati. Maknanya lihat tapi kita bentengkan mereka. Bentengkan, baca doa lah. Maka Nabi bertanya, dengan apa aku nak bentengkan mereka? Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi, engkau ucapkan apa? Hassantukum bil hayyil qayyum. Itu antara doa dia lah. Hassantukum bil hayyil qayyum. Mana aku bentengkan, aku jadikan kamu benteng dengan zat yang maha hidup, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah. Hayyul qayyum tu makna dengan Allah, aku bentengkan kamu dengan perlindungan daripada Allah. Hayyul qayyum tu makna Allah alladhi la yamutu abadan, yang mana Allah Ta'ala ni tak akan mati selamanya. Kemudian sambung lagi doa dia, apa dia? Wa dafa'tu ankum musu', aku bela kamu daripada sebarang keburukan. Dengan bacaan tiada daya upaya, bila haula wala quwwata illa billah, tiada daya, tiada upaya melainkan dengan keizinan Allah Ta'ala yang maha tinggi lagi maha agung. Ulasan pada kitab karya Al-Qadhi Husain tersebut mengatakan sudah menjadi kebiasaan Al-Qadhi rahimahullahu ta'ala apabila melihat sahabatnya, kemudian sifat-sifat dan keadaan mereka membuatnya takjub, beliau membentengi mereka dengan bacaan ini. Ulasan karya Qadhi Husain, dia kata apa? Menjadi kebiasaan Qadhi rahimahullahu ta'ala apabila melihat para sahabatnya, kemudian sifat-sifat dan keadaan mereka membuatnya takjub. Maknanya dia lihat sahabat-sahabat, kawan-kawan pengikut dia ramai, dia akan rasa ramai, betul, ramai yang bersama dengan dia. Jadi pada ketika itu dia rasa takjub, jadi dia akan lindung dengan baca doa ni, hassantukum bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada wa dafa'tu ankum as-su' bila haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Okey, cukup sekadar tu dulu. Lepas ini kita akan masuk insya-Allah mengenai dengan zikir ketika melihat sesuatu yang disukai ataupun sesuatu yang dibenci. Doa ketika melihat langit, doa ketika bertatayyur. Tatayyur ni maknanya sempena nama buruk. Sempena nama buruk ni tidak ada dalam Islam sebenarnya. Sempena nama buruk maknanya sebab sempena nama buruk, maknanya kita panggil disebabkan kesialan. Buruk. Buruk. Cakap putih ugly. Ugly. Tak ada macam ni. Dia bila kita kata Nabi-Nabi dulu pun ada juga kaum dia kata tu, macam surah Yasin kita baca, dengan sebab kamulah datang ni, musibah datang kepada kami. Dengan contoh dalam Quran sebut, dengan sebab kehadiran Nabi Musa hadir bersama kami, sebab itulah musibah balak datang kepada kami, tidak putus-putus. Jadi bukan sebab ke orang, bukan disebabkan benda lain, sebab ada burung hantu ni, bunyi burung hantu bahaya ni. Itu semua dipanggil sebagai tatayyur, maknanya sempena sial kita panggil. Itu tiba-tiba 2 minggu lepas masuk dalam rumah saya tu kubu-kubu Mekah, tak? Yang besar tu kan? Kubu-kubu butterfly, kubu-kubu Mekah. Mekah. Okey. Mekah kan besar kan? Dia bukan kubu biasa. Lepas tu selang beberapa hari tu kan, isteri saya, kakak dia tu dalam rumah sakit, meninggal. Dia kata, ada tanda lah dia kata. Tu bukan. Dia sebab kakak dia meninggal, bukan sebab kupu-kupu tu masuk. Dia sebenarnya kalau kakak memang tarikh ajal dia time tu lah. Gitu. Kalau dia tak duduk rumah, dia naik flight pun mungkin dia akan mati. Sama ada flight tu jatuh ataupun dia mati atas kapal terbang. Kalau dia sihat elok, memang tarikh tu dia akan mati, hari tu dia akan mati. Kalau dia pergi medan perang, dia akan mati. Kalau dia tak pergi medan perang pun, dia sedang semayang, dia sedang bercakap, dia boleh mati. Sebab itu memang waktu dia dah. Memang ketetapan dia. Cuma Allah Ta'ala jadikan beberapa asbab lah. Yalah, kita nak mati, mungkinlah kita pokok jatuh atas kita mati ya. Ataupun kita jalan, ada motor langgar kita mati. Tapi sebenarnya bukan sebab tu.
Sebenarnya memang ajar kita dah sampai. Dah sampai. Time sudah sampai. Langgar tu lah. Jantung lah. Apa benda lah. Itu saya ingat itu je. Pasal jadi tak ada apa-apa. Bukan sebab tu. Okey, nanti kita sambung lagi. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Hari ini kita bincang tentang penyakit ain je lah. Macam tu Ustaz. Sebelum tak tutup saya ada anak cucu lah. Cucu tapi pula adik saya, anak dia ada cucu. Adik cucu dia lah. Tapi apa cucu saudara? Cucu saudara. Bukan cucu saya lah. Adik saya, anak dia ada anak seorang jadi cucu dah. Cucu. Nama dia Hurun Ain. Okey tak Ustaz nama tu? Nama Hurun Ain ni. Apa maksudnya? Hurun Ain ni makna di Hurun Ain ni makna bidadari lah. Bidadari dalam syurga. Hurun Ain. Saya terbaca ayat Hurun Ain. Dia nama dia Hurun Ain ke Hurun Ain? Hurun Ain. Alamak, panggil Hurun Ain. Mana tengah apa nama Hurun Ain? Sebenarnya yang dekat dalam Quran, tak salah saya dalam Quran pun ada Hurun Ain wa Hurun Ain. Sebenarnya bukan perkataan ain, perkataan dia ain. Bukan ain dia. Bukan ain. Hurun Ain. Macam tu tujuh Ustaz, Hurun Ain, ha wa ra hurun, ha wa ra. Lepas tu ain tu ain ya nun ain. Ain ya nun tu ain. Ain ya nun kalau dalam bahasa Melayu disebut ainun. Dia sepatutnya dia ada atas tu lah. Kita panggil apa ni yang apa koma atas tu. Koma atas tu. Kemudian kita tak ai, kita ai, lepas tu nun. Lepas tu n. Ya. Jadi kalau koma atas i n. Ain. Okey, kalau hurun dalam bahasa Melayu H U R U N hurun. Hurun okey ain. Dari bahasa Melayu. Koma. Ada koma atas. Koma atas alif nun. In. Alif nun. Kalau tak kita buat alif nun. Kita kata bukan alif nun. Koma atas I N je. Hurun Ain. Bukan hurun Ain. Ain tu makna dia ni mata ni mata. Makna dia mata. Hurun Ain. Satu koma atas, lepas tu I N. Bila sebut Ain. Hurun Ain. Bukan Ain. Tapi sebenarnya kalau nak bawa ain pun boleh lah juga. Sebab sebenarnya Hurun Ain ni dia sebab mata, sebab dipanggil bidadari tu kerana mata dia selalu orang yang cantik, mata dia bulat cantik. Sebab tu bidadari dalam syurga disebut Hurun Ain. Sebab mata dia bulat cantik. Ain tu mata sebenarnya, tapi disebut Ain. Hurun Ain. In. Bukan Ain tak boleh. Hurun Ain. Tapi kalau letak Ain pun boleh lah, tak apalah. Okeylah. Tapi kita ambil lah maksud dia. Tapi kalau dalam bahasa Arab yang betul dalam Quran disebut Hurun Ain. Bidadari dalam syurga. Dalam Quran ada Hurun Ain. Nama dia Hurun Ain, bapak dia bagi nama kan. Sebenarnya nama-nama macam tu lebih baik kita ambil nama-nama yang mudah sikitlah. Sebab nama-nama banyak. Terutama orang Melayu. Dia nak bubuh nama, nak sebut Ain pun susah. Ain. Nak sebut Ain tu pun susah. Jadi dia sebut Hur. Hur tu pun ialah nak sebut Ha tu Hur. Kadang-kadang Ha dengan Ha tu sama je. Sebenarnya dalam bahasa Arab Ha yang pedas tu dengan Ha kan lain. Jadi lebih baik kita ambil yang mudah orang Melayu nak sebut Zainab, Khadijah. Nama-nama isteri Nabi pun boleh. Yang mudah-mudah. Tapi orang kita lebih suka yang susah sebenarnya. Yalah. Okey, tutup majlis tasbih kafarah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.